Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa Nuhin wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bijaudatil hifzi wal fahmi warzuqna al hikmata wa thabata az-zihni wal aqli wal hilmi wal ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada malam ini berada di dalam majlis ilmu mempelajari kitab Al-Jauharul Mauhub. Tajuk yang kita hendak bahaskan berkaitan tentang haramnya arak, iaitu tajuk yang ke-26 atau tajuk yang ke-28, fi man'i syurbil khamri, tegahan daripada meminum arak. Jadi pada malam ni kita sampai mana ayat dia? Wa qala alaihi salatu wassalam. Wa qala alaihi salatu wassalam, syaribul khamri mal'unun. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula orang yang meminum arak itu dilaknat akan dia. Dia orang yang minum arak ni dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam riwayat yang lain bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaknat khamar ini atau arak ini 10 jenis orang ni, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Al-Imam Tirmizi. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri 'ashratan, 'asiraha wa mu'tasiraha wa syaribaha wa hamilaha wa mahmulata lahu wa saqiyaha wa bayi'aha wa akila thamaniha wa mushtariya laha wal mushtara lahu. Rawahu Tirmizi radhiyallahu an. Diriwayatkan dari yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Imam Tirmizi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaknat khamar ini 10 orang. Yang pertama yang memerahnya, yang tolong perah kalau buah anggur dan diperah nak dijadikan khamar ataupun apa jenis yang nak dijadikan khamar, orang ni kena laknat. Dan orang yang menyuruh memerahkan dan orang yang meminum arak. Yang ketiga,
Yang keempat, wa hamilaha, tolong bawa arak ni pun haram. Wa mahmulata lahu, yang dibawa baginya pun, maknanya orang yang bawa van arak ni, orang Islam jadi driver, hukumnya Allah laknat. Allah laknat. Rezekinya tidak diberkati oleh Allah. Allah tidak berkat. Bila Allah tidak berkat dan Nabi SAW laknat, sedangkan ada rezeki yang halal, sengaja memilih benda tersebut, banyak lagi rezeki Allah yang halal di muka bumi ini. Fa ardullahi wasi'ah, bumi Allah ini luas, fatuhajiru fiha, maka berhijrahlah kamu. Banyak orang Bangladesh boleh kerja cuci kereta, dia boleh offer pula kita, daripada 120 turun pula 200, dia pula lagi hebat. Mau polish berapa? 120. Tak apa. Boleh bincang. Dia pula lagi handal. Dia boleh turunkan jadi 90. Habis. Contohnya Caltech depan kita ni, bukan orang Melayu yang kerja, orang bahasa asing yang kerja. Dekat pasar pun orang bahasa asing. Jadi banyak kerja. Kita yang tidak memilih kerja tersebut dan memilih kerja yang haram, Allah laknat. Dan Nabi SAW kalau laknat, dan Allah laknat kalau tidak bertaubat, masuk neraka. Wasaqiyah, tolong juruskan atau tolong tuangkan. Jadi kalau bekerja di tempat-tempat penjualan arak ni, anak-anak kita yang kerja dalam premis atau kedai, yang mana kedai itu ada jual arak. Anak tersebut dapat gaji tiap-tiap bulan 150 masuk dalam tabung haji ibu dan bapa. 75. Macam mana agak-agak rezekinya daripada benda yang syubhat. Sebab dia jadi cashier. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW, wa bai'aha, tolong jual pun tak boleh. Wa bai'aha, ni perlu jaga. Dan perlu kita mengambil perhatian bagi anak-anak kita yang bekerja di premis tersebut. Sekiranya membabitkan perkara yang haram, kita mesti ada kuota khas. Bukan orang Islam yang tolong, bukan orang Islam yang tolong kira, tapi orang Islam yang membabitkan benda haram bagi orang yang bukan Islam. Kuota khas, kuota halal, kuota tak halal. Yang ada sekarang ni kuota tak halal, contohnya jual babi je, ataupun daging-daging khinzir. Kalau ada pasaraya tersebut, khususan penjualan arak, satu kuota khas, setengah pasaraya ada yang menjual arak, yang menjual daging khinzir yang tidak halal, satu kuota khas. Ini kita puji. Ini adalah menyahut seruan syariat Islam, kerana tidak mahu orang Islam terbabit benda yang haram. Orang Islam bekerja dalam premis yang ada menjual benda yang haram dan banyak benda yang halal, dan dia tidak menjualkan benda yang haram, tidak menggugatkan rezeki dia. Kerana bagi orang yang bukan Islam, halal bagi dia. Orang bukan Islam, halal bagi mereka makan daging babi. Orang bukan Islam, halal bagi dia minum arak. Dan tokey dia ialah bukan Islam. Hanya orang Islam tidak boleh menjual arak tersebut kerana ia termasuk larangan Nabi SAW. Wa akila thamaniha, dan orang yang makan harga arak tersebut, wa mushtari, dan orang tolong beli. Kalau kita tolong belikan untuk bos kita kerana nak menyambut Chinese New Year, hukumnya haram. Kita kata, bos, saya tak boleh, walaupun saya bukan minum, tapi saya tak boleh. Pilihlah orang lain, pilihlah pekerja yang bukan Islam, kerana ini membabitkan Allah laknat. Dan Nabi SAW telah laknatkan dalam 10 orang ini.
dan juga orang yang dibelikan untuk dia. Pun perkara ini telah sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan oleh Abu Daud bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harramal khamra wa samanaha." Sesungguhnya Allah telah mengharamkan arak dan harga. Wa harramal maitata wa samanaha, dan begitu juga Allah telah mengharamkan semua binatang yang tidak halal dimakan serta haram mengambil duit daripadanya. Jadi binatang yang tidak halal dimakan dan dia mati tanpa disembelih, ataupun mana-mana binatang yang tidak disembelih secara syarak, kita pergi jual dan dapat duit, hukumnya haram kita makan. Wa harramal khinzira, dan makan khinzir haram. Wa samanaha, dan jual khinzir pun haram. Contohnya ada orang kampung pergi tembak babi, Datuk panggil toke-toke ni pergi, angkatlah berapa ratus. Banyak berlaku. Kalau orang duduk kampung saya memang ada orang tembak babi. Kerja dia bawa senapang, senapang tu senapang rela. Senapang rela untuk jaga keselamatan. Tembak babi, jual babi, hukumnya haram. Hukumnya haram. Telah dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terdapat dalam satu riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abi Dunya dan juga Al-Imamul Baihaqi, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yabitu qaumun min hadzal ummati." Umatku ini akan tiba satu masa mereka bermalam. Yabit ala ta'min wa syurbin wa la'bin wa lahwin. Makan, minum arak, bersuka-suka, bersonok-sonok. Barangkali kalau duduk di kelab malam atau semua sonok. Fayusbihu qad musihu qiradatan wa khanazira. Bila berpagi-pagi, mereka ni bertukar menjadi kera dan babi. Ada riwayat yang kita baca ni, ada datang satu zaman umat aku ni bersonok-sonok di waktu malam, minum arak, bersuka-suka, pagi-pagi jadi kera dan juga babi. Ada ulama mengambil faham hadis ni betul-betul jadi babi dan jadi kera. Ada ulama kata kita takwilkan masuk hadis ni, maka perangai mereka macam kera dan babi, toyong hayang sana sebab mabuk. Kalau benar apa yang disebut oleh Nabi SAW, berpagi-pagi jadi kera dan babi, macam mana nak jumpa pakar mana pun tak boleh ubahkan muka mereka untuk jadi balik seperti manusia biasa. Itu hak Allah Ta'ala. Sebab Nabi SAW menyebut secara zahir dalam hadis ini, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abi Dunya dan juga Al-Imamul Baihaqi. Dan Imamul Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman, hadis yang ke-5614. Dan Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya hadis yang ke-391, jilid yang pertama. Dan seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waliyusibannahum khasafun." Dan mereka ini akan ditimpa dengan ditenggelamkan dia. Ini memang nak kiamat lah ni. Mana mereka ni telah ditenggelamkan di dalam tanah. Hatta yusbihan nas wa yaqulun. Bila pagi-pagi manusia akan berkata, "Khusifal lailah bi bani fulan." Telah ditenggelamkan dan telah ditelan oleh bumi pada malam tadi kumpulan Sianu bin Sianu. Wa khusifal lailah bidari fulan. Dia kata telah ditenggelamkan ke dalam tanah rumah Sianu bin Sianu. Wah, nampak ni. Barangkali kelab malam ni ataupun rumah yang bersuka ni habis. Dia telan bumi.
wala tursilanna alaihim hijarah, atau la tursalanna alaihimul hijaratan minas sama', dan dilemparkan dengan batu-batu daripada langit, kama ursilat ala qaumi lutin, sebagaimana dilemparkan kepada kaum Nabi Allah Lut. Allahu Akbar. Kita minta Allah Ta'ala bahawa kita tidak bertemu dengan zaman itu. Wa tursalanna alaihim rih, dan diutuskan oleh Allah Ta'ala angin yang begitu kencang sehingga membinasakan mereka. Ahlakat adan ala qabaila fiha, sebagaimana Allah utuskan kepada kaum Ad, binasa mereka. Golongan ini juga Allah akan utuskan. Wa ala durin bisyurbihim khamra, dan premis mereka ini yang dipenuhi dengan minum arak. Wa lubsihim al-harira, memakai pakaian sutera. Wattikhazum qainat, dan mereka telah menjadikan penari-penari. Mana muzik yang melalaikan. JRO gitu. Wa aklihimul riba, makan riba. Wa qati'atihimir rahim, dan memutuskan silaturahim. Kalau tiba zaman itu, maka Allah tenggelamkan mereka. Ini yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan main-main benda yang telah diharam oleh Allah. Kalau Allah kata haram, haram. Jangan nak kona sana, nak kona sini dan sebagainya. Kerana kalau sekali Allah timpakan azabnya, tak ada seorang boleh elak perkara ini. Tak ada seorang boleh elak. Kalau telah ditenggelamkan, maka habis. Kita dapat menyaksikan ini tenggelam sana, tenggelam sini, dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah, dan Allah telah melaknatkan mereka. Tempat ialah neraka. Tempatnya adalah neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dilaknat akan dia, iaitu dilaknatkan akan arak ini, kerana bahawasanya arak itu haram. Dia haram pada tiap-tiap agama. Semua agama mengatakan haram arakan. Tak ada agama yang kata halal. Hatta kalau kita tengok cerita Cina kan, dulu ada satu cerita Cina, Dewa Beruk nama dia. Wukong. Dah tu adalah sikit tu dewa babi. Ketika mana Wukong diuji, maka Li Kuan Yin berkata, kepercayaan Tuhan, Li Kuan Yin. Li Kuan Yin ni bagi orang agama Buddha, ada pun Hindu, Lakshmi namanya. Dia kalau kita tanya, dia macam adik-beradik. Li Kuan Yin ni, yang ada muka dia macam perempuan, ada tandi sini putih, Li Kuan Yin. Dewa Li Kuan Yin kata, Wukong, sekiranya kamu melakukan 3 perkara ini, aku tidak akan memberi pertolongan kepada kamu. Maka setan boleh kalahkan dewa buruk ni. Tok Imam pernah tengok cerita tu? Popular dulu cerita ni, cerita Dewa Kuan Yin. Cerita Dewi Kuan Yin dengan ini ada apa, Dewa Wukong. Dah tu nama babi tu saya tak ingat. Saya ingat nama buruk tu Wukong. Yang pertama, kamu jangan membunuh. Nampak ni. Yang kedua, di antara, kamu jangan minum arak. Kamu jangan minum arak. Mana kalau Wukong ni dia kuat minum arak sehingga dia kalah dengan syaitan. Dan jangan membunuh, termasuk jangan bunuh nyamuk. Ketika tu dia dalam keadaan seperti dalam gua, ada nyamuk, bunuh pun tak boleh. Nanti Dewi Kuan Yin tidak akan memberi pertolongan. Maknanya dalam kepercayaan mereka. Dan jadi cerita, kalau kita tanya betul-betul mereka yang beragama Buddha, memang minum arak ni adalah haram bagi mereka. Haram. Haram. Tidak dihalalkan mana-mana agama, termasuk agama Yahudi dan agama Nasara. Mereka ni semua ni, tu mereka yang melakukan
Maknanya seperti orang Islam laku maksiat, langgar hukum Tuhan mereka, langgar agama mereka. Walaupun mereka Yahudi, tapi mereka langgar hukum. Mereka Nasrani, mereka langgar hukum dia. Begitu juga dalam agama-agama yang lain. Oleh sebab itu semua agama mengharamkan. Semua agama. Maka tiap-tiap agama. Itu sebab kalau orang yang kuat menyembah Dewi Kuan Yin, menyembah Dewi Kuan Yin ni, dia tak akan minum. Dia antaranya, dia tak akan minum arak. Yang kedua, dia tak akan makan babi. Kalau bawa daging ke dalam rumah pun, dia akan menyebabkan badan dia ni seperti kena gigit. Kau ini orang paling kuat. Sehingga yang paling kuat, contohnya kita bawa balik, kita tak sempat nak makan ke rumah, kita pun bungkus, bawa dalam bungkus, nasi bungkus ni, dalam ni ada daging. Kalau mak bapak ni kuat agama, pegang Dewi Kuan Yin dan sembah, dia akan terasa menyucuk-nyucuk badan dia. Ini cerita benar. Bagi yang kuat. Yang tak kuat itu cerita lain. Yang jenis kuat, yang jenis hanya makan sayur. Yang jenis makan sayur, sayur ni pun tak boleh daging. Jenis makan sayur. Ini orang yang paling kuat. Paling kuat. Berpegang dengan agama. Dia akan jadi begitu. Kalau kita tanya orang yang tak kuat, memang tak jadi apa. Dia kata, okey je. Ini orang yang pegang kuat dengan agama, sehingga rasa seperti dikafarahkan bagi dia. Sampai tahap begitu. Sampai tahap begitu. Maka mereka tidak makan, tak minum arak, tak makan daging babi. Dia tak makan daging babi. Oleh sebab itu, mereka yang jenis vegetarian ataupun makan sayur ni, kulit dia pun tak sama dengan kulit orang lain. Walaupun dah tua, dia tak ada hitam-hitam. Masih lagi putih, cantik. Tapi yang kuat makan babi, bila umur dia naik 60 tahun, atau 40 ke atas, dia ada berhabur tompok-tompok dah. Keadaan kulit ni akan berbeza. Berbeza orang yang makan sayur. Orang makan sayur. Mak jadi heran, macam mana saya tahu. Ini betul benda-benda yang berlaku. Oleh sebab itu disebut dalam kitab kita ini, agama ini adalah semua agama mengatakan haram dan memeliharakan akal. Daripada keminasan itu, muwafaqah ahli segala agama atas wajibnya. Semua agama menyatakan menjaga akal adalah wajib. Oleh sebab itu maqasid syar'iyah, al-maqasid syar'iyah, maqasid syariah ini di antaranya hifzul aqli, menjagakan akal supaya akal ni tidak akan jadi rosak. Bila akal ni jadi rosak, maka dia tidak boleh mengambil istidlal, mengambil dalil untuk beriman dan bertakwa kepada Allah. Oleh sebab itu mereka yang telah merosakkan akal, mereka telah khianat kepada Allah Ta'ala. Khianat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Budak-budak contohnya, ambil gam, isap gam, rosak otak dia. Dia berdosa. Orang gam ni untuk gam, dulu gam tayar. Ataupun gam Dunlop tu untuk orang nak gam-gamkan kulit dan seumpamanya. Ataupun kapet-kapet ni pakai gam Dunlop. Tapi budak-budak ni guna pula gam dia, pergi sedut pula isap gam. Tu ada seorang dulu jalan naik basikal, happy je dia. Lalu naik basikal depan sekolah tu. Tu semua isap gam. Isap gam. Sampai satu tahap, asap kereta pun dia nak sedut. Sampai tahap gitu. Ini tak ada ubat. Orang isap. Habis, rosak akalnya. Jadi biol orang kata. Islam melarang perkara tersebut. Islam melarang. Habis kedai hardware ni, orang beli gam. Rupanya bukan gam, sekarang ni mana ada orang gam tiup dah. Sekarang tukar, bocor, tukar terus. Tak ada dah. Motor pun begitu juga. Tukar terus. Dulu, ya kena gesek begitu.
gunting pula, udah tu gesek gam, tunggu pula keringkit, terus lekat. Tukar pula ada cara lain pula, lekap, bakar atas dia. Bakar. Dah tu sekarang tak ada dah. Yang jenis bakar punya tu. Dah tu dah habis terbakar, tarik, dah lekat gam dia. Ini dulu kan. Jadi orang yang menggunakan benda-benda yang boleh merosakkan akal, Islam larang sedemikian rupa. Dan mereka dilaknat oleh Allah. Dan seterusnya lagi, sepakat para agama menyatakan haram. Kalau kamu kata halal dalam agama kamu, tak apalah, halal bagi diri kamu, tetapi di dalam negara Islam ianya tidak boleh berleluasa. Kalau benar ada dalam kitab-kitab kamu mengatakan halal, ianya tidak boleh berleluasa di dalam sebuah negara Islam. Kalau dia kata halal dan pendeta-pendeta mereka kata halal, boleh dijualkan arak untuk mereka. Tetapi tidak boleh dalam premis yang begitu besar. Contoh di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, pernah ada orang Yahudi yang minum arak tetapi di dalam rumah mereka. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu an tidak meruntuhkan rumah mereka kerana mereka mengatakan ada dalam agama dia. Tak apalah. Sekalipun asalnya dalam kitab menyatakan bahawa turunnya kitab Taurat dan Zabur kata haram, tapi ahli agama mereka telah memutarbelitkan kitab yang asal menyatakan arak ni kalau tak mabuk tak jadi haram, tak jadi haram. Tapi Sayyidina Umar tidak meruntuhkan rumah ibadat, rumah mereka. Boleh, tetapi dalam premis yang terhad. Dalam premis yang terhad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, syaribul khamri ka'abidil wasani wa syaribul khamri ka'abidil latta wal uzza. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang meminum arak itu seperti orang yang menyembah berhala. Berat ni. Diumpamakan seperti menyembah berhala orang yang minum arak ni. Mana kategori orang yang minum arak ni adalah sama seperti orang yang menyembah berhala. Berat ni seperti orang syirik. Dan orang yang minum arak itu seperti orang yang menyembah Latta dan Uzza. Siapa Latta dan Uzza ini? Diriwayatkan daripada Ibnu Umar, diriwayatkan Ibnu Amr Ibn As radhiyallahu anhuma. Latta ini ialah huwa sanamun saqif. Latta itu ialah berhala bagi kaum Saqif di Taif. Dan Uzza itu berhala bagi kaum Quraisy dan Bani Kinanah di Makkah. Dan keduanya ialah yang terlebih besar segala berhala bagi kuffar. Ni Latta wal Uzza. Uzza ini ada yang menyatakan dia adalah pokok di satu tempat yang bernama Laghtafan, yang mana penduduk di sana telah menyembahkan dia. Dan mereka telah membina di atasnya satu bangunan yang besar. Dan telah membina satu rumah dan juga kubah yang besar. Apabila Nabi SAW diutuskan oleh Allah menjadi Rasul SAW, maka Nabi SAW telah mengutuskan Khalid ibn Walid kepada berhala Uzza ini. Dan telah memusnahkan rumah berhala tersebut serta pokok tersebut. Itu asal Uzza. Syajaratun, sepohon pokok, sembah-sembah, kemudian bina pula rumah ibadat. Lama besar rumah ibadat ni. Dan kemudian ada pula patung. Dia besar sehinggalah Allah mengutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan Panglima Khalid ibn Walid meruntuhkan patung tersebut. Patung tersebut. Dalam riwayat yang lain, iaitu Panglima Khalid ini telah memecahkan dengan kapaknya dan telah berkata, Ya izza kufranika, wahai ya gharra kufranika, wahai yang tertipu dengan kufur engkau, nescaya akan kupecahkan kamu, dan aku telah bertasbih kepada Allah, wa ra'aitullaha ahanak, sesungguhnya Allah telah menghinakan kamu wahai Uzza. Maka tiba-tiba fa kharajat minhu syaitana, keluar daripada pokok ini syaitan perempuan, nasyiratan sya'raha, dalam keadaan ianya seperti terbelah, iaitu nasyiratan sya'raha, kepalanya, rambut dia begitu terbelah begitu. Da'iyatan waliyaha wadi'atan yadaha ala ra'siha, dan telah meletakkan tangan di kepalanya, dan Khalid telah membunuh. Kalau Haji Rahman tiba-tiba keluar hantu, lari terus begitu. Maka Khalid diutuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendebang pokok tersebut dan semua berhala ini, kerana Khalid ibn Walid yakin kepada Allah. Maka habis terus. Maknanya tempat-tempat pokok-pokok yang disembah ini terdapatnya syaitan. Maka apa yang dia minta, orang ni dah minta, dan minta kepada pokok tersebut, minta kepada orang-orang yang disebut nama-nama ni, maka sebenarnya yang memperkenan ialah syaitan. Yang memperkenan ialah syaitan. Oleh sebab itu, bila dia menyembah benda tersebut, maka hukumnya jadi syirik. Jadi syirik. Dulu depan kita ni ada Datuk Melayu nama dia. Siap dengan serban. Siap dengan serban. Datuk Melayu. Minta makbul. Dan mereka berpercaya bahawa minta pada Datuk Melayu ni selalu makbul. Ada sahabat saya, dia bukan Islam, rumah dia saya tengok ada lebih kurang 4 patung. 4 patung di Melaka ni. Di antara satu, saya nampak dia pakai serban. Sampai saya tanya, tapi muka hitam. Muka hitam, yang nampak putih sikit, mata ke apa. Dah tu diikat serban. Dia cakap, sayang, ni Datuk Melayu, minta, dapat. Saya pun tak tahu siapa Datuk Melayu tu. Datuk Melayu ni. Dan perkara syirik, mereka tidak Islam. Jadi siapakah yang bersilung sebaliknya? Syaitan. Apabila disembah, maka jadi ada syaitan di sebaliknya, sebagaimana patung Uzza yang diriwayatkan bahawa Khalid ibn Walid yang telah memecahkannya. Dan daripada patung ni lah orang bawa. Jadi dibentukkan patung tersebut sampai ke bawah depan Kaabah, ke rumah-rumah simpan patung ni. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam arahkan supaya bila dia pecah, kerana ini perkara yang syirik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan hadis ini menunjukkan atas kufur orang yang minum arak, maka iaitu ditanggung atas bahawasanya jikalau i'tiqadkan halalnya. Jadi orang yang minum arak dalam keadaan beriktikad bahawa sesungguhnya benda itu halal, kedudukannya seperti orang yang menyembah berhala. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam banyak riwayat. Contohnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahawa Nabi SAW telah bersabda, mudminu khamrin wa in mata min ghairi taubatin laqiyallaha ka'abidi wasanin, akhrajahu Ahmad.
Mudminu khamrin, peminum arak tegar ni. Jenis alkoholik, orang yang ketagihan arak. Jika ia meninggal dunia tanpa bertaubat, tak sempat bertaubat, maka seumpama penyembah berhala bila dia bertemu dengan Allah. Manakala riwayat daripada Imam Ibn Hibban, man laqiyallaha, barang siapa bertemu dengan Allah dalam keadaan mudmina khamrin, iaitu ketagih arak, laqiyahu ka'abidi wasanin, ianya seperti penyembah berhala. Penyembah berhala. Talak orang yang minum arak ni jatuh talak. Jatuh talak. Kerana dia sengaja memilih benda tersebut. Balik dia mabuk, dia ceraikan isterinya. Jiran-jiran pun dengar. Kenapa? Kenapa? Dia kata, kena aku talak kau. Dia jatuh talak. Sebab dia sengaja mengambil benda yang haram, menyebabkan dia jadi mabuk. Maka bila jadi mabuk ni, hukumnya jatuh talak. Dikirakan dengan sengaja. Sebagai takzir hukuman kepada peminum arak yang sengaja ni, menyebabkan dia mabuk. Kalau dia menjatuhkan talak, hukumnya jatuh talak. Jatuh talak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Nabi SAW bersabda lagi, la yaliju haital qudus. Satu riwayat, la yaliju jannatil firdaus mudminu khamrin walal aqu walal mannan ata'ahu. Rawahul Bazzar. Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk syurga firdaus mudminu khamrin, orang yang ketagih arak, walal aq, dan juga orang yang derhaka mak bapak. Mana orang derhaka mak bapak masuk syurga. Walal mannan ata'ahu, yang ketiga, orang yang telah memberi sesuatu kepada seorang, kemudian dia mengungkit-ungkit. Dulu aku bagi kat dia tu, dulu aku bagi kat dia, tak habis-habis dia bercakap, tapi dia sombong dengan aku. Dulu aku bagi macam-macam. Jangan diungkit. Orang yang mengungkit-ungkit pemberian yang telah diberikan kepada seorang, maka orang ini tidak akan dapat masuk syurga. Dah bagi itu rezeki dia. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, fasyaqqa zalika alayya, yang telah menyusah, merasakan payah bagiku untuk menjawab beberapa persoalan ini. Sesungguhnya orang yang beriman yang telah ditimpakan dosa. Jadi orang yang beriman ini, apabila melakukan dosa ni, sehingga aku rasa, Allahu Akbar, besarnya seksaan ke atas mereka. Siapa dia? Yang pertama, bila aku terbaca firman Allah Ta'ala dalam surah Muhammad, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum fahal asaitum, adakah kamu apabila kamu berpaling daripada apa yang telah diwahyukan oleh Allah, kemudian kamu melakukan kerosakan di muka bumi ini dan memutuskan hubungan silaturahim di antara kamu, buat kerosakan di muka bumi Allah, tidak berlandaskan apa yang diwahyukan oleh Allah, buat seperti minum arak, berzina dan sebagainya. Oleh sebab itu khutbah Jumaat baru ni pun kita bab arak. Kita bab arak baru ni. Undang-undang yang ada sekadar dijatuhkan hukuman tidak melebihi daripada RM3,000 ataupun 2 tahun penjara. Ini undang-undang dunia. Tapi hukum Allah, mereka yang tidak bertaubat, barangkali dikenakan hukuman sebanyak RM2,000, dia boleh bayar.
Tapi hukuman dia di hadapan Allah Ta'ala, itu dia dengan Allah. Selagi mana dia tidak bertaubat, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan seksa. Hukuman yang ada dalam dunia tidak melepaskan seksaannya di akhirat, kecuali dijatuhkan hukuman hudud ke atas dia, supaya dia benar-benar insaf, benar-benar rasa bersalah dan minta supaya ianya dijatuhkan hukuman. Bila dijatuhkan hukuman hudud, kerana dia kembali hukum Allah. Bila dia kembali kepada hukum Allah, baru Allah boleh ampunkan. Baru boleh Allah ampunkan. Orang yang minum arak ini, orang yang melakukan kerosakan dan memutuskan hubungan silaturahim, ulaika, mereka itu kata Allah, alladzina la'anahum Allah, Allah telah melaknat mereka. Jangan buat benda yang boleh menyebabkan mendapat laknat Allah. Fa asammahum wa a'ma absarahum, Allah pekakkan dan Allah butakan penglihatan mereka. Dah tak boleh dengar dah kebenaran, dan besok di akhirat dalam keadaan buta, pekak, dalam terkapai-kapai, dalam keadaan ketika mana gawatnya berada di padang mahsyar. Siapa nak pandu dia? Siapa nak pandu dia? Oleh sebab itu diingatkan menerusi ayat dalam surah Muhammad ini, sehingga aku rasa susah hati bila baca ayat ini mengenangkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang kedua, wa fil mannan, orang yang mengungkit-ungkit berdasarkan hadis tadi, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal azha, jangan kamu batalkan, hapuskan pemberian kamu, sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit dan menginaya seseorang. Dah bagi terus. Dan yang ketiga, iaitu orang yang minum arak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam, arak, judi, tenung nasib, menyembah berhala ni, rijsum min amali syaitan, benda yang keji, dia adalah pekerjaan syaitan. Pekerjaan syaitan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Seterusnya lagi kitab kita. Dan hadis ini menunjukkan atas kufur orang minum arak, maka iaitu ditanggung atas bahawasanya jikalau iktiqadkan akan halalnya. Kalau dia iktiqad halal. Tapi kalau dia tidak beriktikad benda tu halal, ia tetap berdosa. Hendaklah dia kembali kepada Allah, minta Allah ampunkan dosa yang telah terlanjur sebelum ini. Kerana Nabi SAW bersabda, yang diriwayatkan daripada Sayyid Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, man syaribal khamra falam yantathir lam tuqbal lahu salatu ma dama fi jawfihi au uruqihi minha syai'un. Barang siapa yang minum arak tetapi dia tidak sampai meleleh-leleh. Ada orang minum arak sampai meleleh begitu, sampai tak sedar apa, maka Allah tak terima sembahyangnya selama mana ada dalam perutnya dan juga masih ada di dalam urat-uratnya. Mereka orang minum arak, kalau ada masih lagi ada saki-baki arak ni di dalam tulang-tulang dan urat-urat di dalam badannya, Allah tak terima taubat. Allah tak terima sembahyang dia kecuali dia bertaubat. Wa in mata kafira, kalau dia mati kafir. Wa in intashar lam tuqbal lahu salatu 40 yauman, kalau dia dah minum banyak sampai dia hilang akal, Allah tak terima ibadat salatnya selama 40 hari. Wa in mata fiha mata kafira, kalau dia mati kafir. Mati kafir. Jangan main-main mati jadi mati kafir. Kecuali bertaubat kepada Allah Ta'ala. Allah amat suka orang yang bertaubat. Dalam riwayat yang lain bahawa Nabi SAW bersabda, man syaribal khamra walam yuskir, barang siapa minum arak tapi tidak mabuk. Dia minum arak pagi-pagi sikit-sikit. Dia beli yang kepala anjing. Jadi tiap-tiap pagi minum satu
Cawan macam tonik kita. Macam orang minum tonik. Dia bukan tujuan untuk apa? Supaya badan dia panah-panah dan sihat. Bukan apa Ustaz? Dia kata tak ada apa untuk bagi badan sihat. A'radallahu minhu arba'ina lailatan. Allah palingkan rahmatnya selama 40 malam. Wa man syaribal khamra wasakara, tapi siapa minum arak sampai mabuk, lam yaqbalillahu ta'ala sarfan wala adlan arba'ina lailatan. Allah tak akan terima amalan dia apa cara pun selama 40 malam. Fa in mata fiha mata ka'abadi wasanin, kalau mati seperti menyembah berhala. Wa kana haqqan 'ala Allah an yusqiyahu, adalah bagi Allah Ta'ala berhak memberikan dia minum min tinil khabal, daripada tinul khabal. Para sahabat tak tahu apa tu nama tinul khabal. Tak pernah didengar oleh para sahabat apa maksud tinul khabal. Maka para sahabat bertanya, apakah itu tinul khabal? Qala isaratu ahli nar al-qayhi wad-dami, iaitu nanah-nanah dan darah-darah busuk daripada penghuni neraka. Itulah minuman baginya yang dituangkan oleh Allah kepada peminum arak yang tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya lagi. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan pada hadis ini menunjukkan kufur kalau dia mengiktikad halalnya, atau atas bersangatan pada menakuti dan menjauhkan daripada minum arak. Ini hadis ni mengingatkan supaya dia memberi inzar, jangan sekali-kali minum arak. Pernah berlaku di zaman seorang wali Allah yang bernama Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Ketika mana beliau hadir waktu anak murid beliau nak meninggal dunia. Waktu anak murid dia menghadapi sakaratul maut, Syekh Fudail bin Iyad, seorang wali Allah, hadir. Faja'ala yulaqinuhu syahadah. Jadi Syekh Fudail bin Iyad talkinkan dia, la ilaha illallah wa lisanuhu la yantiqu biha. Tapi anak murid ni tak boleh ucapkan kalimah syahadah. Syekh Fudail bin Iyad wa karraraha fakarraraha, dia ulangkan berkali-kali la ilaha illallah, maka anak murid ni tak boleh ucap la ilaha illallah, kemudian mati. Syekh merasakan sedih sehingga beliau menitis air mata, mengenangkan keadaan anak murid yang tak boleh mengucap kalimah syahadah. Pada waktu malam, Al-Imam Fudail bin Iyad bermimpi melihat anak muridnya diherikkan masuk neraka. Faqala lahu ya miskin, maka Fudail bin Iyad, ini alam roh, roh dengan roh boleh bertemu dalam mimpi. Ya miskin, wahai anak murid yang miskin, miskin daripada rahmat Allah. Bima naza'ta minka, bima, ada kata, kenapakah dicabutkan, atau bima nuzi'ta minkal ma'rifah, kenapa dicabutkan daripada kau tidak boleh mengucap kalimah syahadah ketika mana nak menghembuskan nafas terakhir. Faqala ya ustaz, dia kata, Syekh, aku ni ada penyakit dan aku telah jumpa doktor-doktor, tak ada yang boleh mengubatkan aku. Satu doktor yang telah aku jumpa, dia kata penyakit kamu ini ada ubatnya, dan doktor ini bukan Islam, dia telah menyediakan satu ubat, iaitu daripada arak. Daripada arak. Wa illam taf'al, kalau kamu tak minum arak ni, penyakit kamu akan kekal. Fakuntu ashrabuhu fi kulli sanatin, maka aku minum tiap-tiap, maka aku minum setahun sekali kerana nak berubat. Barangkali kalau jumpa doktor Islam ada ubat kot. Kerana jumpa bukan doktor Islam, maka dia suggestkan minum arak. Jadi aku minumlah. Fa kaifa hal man yashrabuha li ghairi zalik. Oleh sebab itu Fudail bin Iyad menyebut,
Bagaimana kalau orang tu minum lain daripada itu? Allahu Akbar. Saya masa aksiden baru ni, saya jumpa Baba Chong di Jalan Padang Cheng nun. Dia cakap, sayang, sebab ustaz orang Islam, kalau orang bukan Islam ada bangla tu saya kasih ubat. Orang Islam tak boleh ustaz, ustaz tak boleh minum, haram. Dia kata. Tapi kalau minum ni pecah habis semua darah-darah. Apa uncle? Samsu. Orang Islam tak boleh. Kalau orang lain dia kata, aku bagi sebab ustaz orang Islam tak bagi. Orang Islam tak boleh minum. Dia kata. Baba Chong. Saya tak bagi ustaz. Minum sekali, 2 kali, 3 kali terus sembuh. Pecah habis semua darah ni. Kalau kita tak fikir panjang, tak apa uncle, nanti taubat. Tapi uncle tu kata tak boleh, haram ustaz, haram. Benda ni haram. Dia pula cakap saya, ini haram. Uncle tak makan dan minum benda haram. Tak tahu, dia kata dia Angka Islam ke tak Islam? Besok nak mati, asyhadu an la ilaha illallah. Itu baru betul Islam. Tu Baba Chong. Baba Chong. Dia benda yang haram. Barangkali ada orang tidak mencari ubat yang lain, terus mengambil ubat tersebut. Contohnya, minum samsu haram ni, walaupun pecah darah-darah yang beku, tapi benda ni diharam oleh Allah. Kecuali tak ada dalam hukum Islam ni yang dibenarkan satu bab sahaja, iaitu kalau tercekik. Tercekik. Bila tercekik, tak ada ubat lain, maka minum arak dibenarkan supaya kembang dia punya kongkong ni. Katakan tercekik tulang, tak ada ubat dah. Nak pergi hospital pun tak sebab, kalau tidak innalillah orang tua ni. Bagi pisang melekat. Orang kata telan pisang ni, telan pisang melekat. Macam mana? Tak ada benda yang lain. Jiran ni ada bukan Islam, dia ada arak, kasihlah. Minum, sembuh. Hilang yang tersekat. Memang disebut dalam kitab fiqh, orang yang tercekik ataupun tersangkut di kongkongnya, arak ni boleh meleraikan. Kalau tak ada ubat lain. Kalau ada ubat lain, hantar hospital boleh keluarkan, boleh selamat, pergi ke hospital. Ini dalam kitab fiqh. Oleh sebab itu, masuk dalam kek ke liquor apa semua ni haram. Saya di Riyadh baru ni, saya pun ceritalah dekat doktor ketika dia mengajar benda yang haram ini. Saya kata ada di Malaysia liquor nama dia. Masuk dalam makanan-makanan untuk melembutkan daging dan sebagainya. Dia kata tidak ada dalil yang mengatakan boleh. Tidak ada dalil tak boleh, dia kata haram. Sepakat para ahli ulama, nak bagi kek tahan lama ke, nak bagi daging tu tambah lembut ke, haram tetap haram. Haram tetap haram. Dulu saya ada persidangan syariah di negeri Melaka ni, di Formosa. Rupanya dia tidak dapat sijil halal ketika itu. Habis pegawai syariah ni makan benda haram. Ketika tu kuasa pun datang pergi serbu tempat masak dia, ternyata mereka ni menggunakan liquor. Jadi orang yang makan daging sedap, lembut, bagus Formosa ni, tapi tidak mendapat sijil halal, habis semua makan benda haram. Makan benda haram. Itu tak tahu tak apalah. Kalau dengan sengaja hukumnya haram. Oleh sebab itu berhati-hati. Kalau kita nak pergi ke hotel-hotel ni, biar ianya disahkan mendapat sijil halal. Kerana benda ni masuk dalam perut. Kalau sengaja kita tidak mengambil peduli, maka benda yang haram telah masuk dalam perut. Benda yang haram masuk dalam perut. Dan seterusnya lagi, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Begitu juga pergi ke Sarawak, orang pun semua makan mi kolok. Mi kolok setakat ni tidak ada lagi jumpa yang mendapat sijil halal. Datang Sarawak, mi kolok. Mi kolok. Jadi Jabatan Agama Islam Negeri Sarawak menyatakan bahawa setakat ini tidak ada permohonan sijil halal. Tak tahulah 2-3 hari ni.
Dalam beberapa bulan sebelum ni, mi kolok di Sarawak, walaupun orang kata sedap, tapi saya setakat ni belum pernah rasa. Saya belum pernah rasa mi kolok. Walaupun setakat ni, sebab saya tak yakin. Orang nak makan, makan. Kamu yakin tak apa. Setakat ni, Jabatan Agama Islam sana kata 2-3 bulan yang lepas belum dapat sijil halal. Tak tahu dalam bulan ini. Kalau tak ada dapat sijil halal, kalau kita beli kat pasar raya tu memang ada. Balik kita masak tapi dia tak ada sijil halal. Macam mana? Macam orang beli daripada Korea lah apa semua, tak ada benda halal. Nak sangat macam makan Korea lah semua. Benda yang tidak halal masuk dalam perut kita. Allahu Akbar. Satu benda yang haram masuk, maka neraka lah paling layak bagi dia. Dalam dunia pun tak boleh sabar. Bagaimana nak mendapat bahagia di akhirat nanti. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra faqad kafara bima anzalallahu ta'ala ala anbiya'ihi wa man sallama ala syaribil khamri aw safahahu ahbatallahu amalahu arba'ina sanatan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meminum arak, dan sungguhnya kufur ia kalau dia menyatakan arak itu tidak haram. Kalau dia kata arak itu tak haram, jadi hukumnya adalah kufur. Kufur dengan apa? Kufur dengan barang yang diturun akan dia Allah Subhanahu wa taala atas anbiya-Nya. Mana semua para nabi alaihi wassalatu wassalam yang diutuskan oleh Allah, mereka ini Allah wahyukan arak haram. Yakni daripada segala kitab. Dan barang siapa memberi salam atas orang yang minum arak atau berjabat tangan akan dia, nescaya meruntuhkan agama Allah, meruntuhkan ahbatallah, meruntuhkan Allah Ta'ala akan amalnya. Mana Allah hapuskan amalnya 40 tahun. Ini kalau orang tu kita redha, sama-sama duduk atas meja dia. Sebagaimana yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, katanya la ta'udu syurbatal khamri, jangan nak pergi mengunjung kepada peminum arak, hatta idza maradu, walaupun dia dalam keadaan sakit. Wa qala al-Imam al-Bukhari, wala tusallimu ala syurbatil khamri, dan jangan kamu bisalam kepada peminum arak. Ini orang yang mengatakan halal. Apa hal kata kita orang punya pasal kubur lain-lain. Kau mati kalau aku campak boleh, tak apa. Tapi kubur mati esok kami juga tolong semayangkan. Kita juga nak kapankan dia. Oleh sebab itu kita kasihan supaya dia jangan mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda, la tujalisu syurrabal khamri, dan jangan sekali-kali kamu duduk sama-sama syurrab, peminum arak, wala ta'udu mardahum, tapi kalau di kaki minum arak, dia sakit pun jangan diziarah. Wala tashhadu janaizahum, hatta jangan kamu pergi ziarah jenazah dia. Nak melawat jenazah dia pun jangan. Wa inna syarabal khamri, peminum arak ni, yaji'u yaumal qiyamati muswaddan wajhu, pada hari kiamat mukanya jadi hitam. Mudli'an lisanuh, maka terjulur lidahnya. Ala sadri, sampai ke dada. Lu'abuhu yaqzuruhu kullu man ra'ahu, air liur yang menyebabkan semua yang dekat dia tak suka ataupun tak mau hampir kerana terlampau busuk. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Ibn Hajar yang menyebut dalam kitab Fathul Bari, dan disebut oleh Al-Imamul Qurtubi dan tafsirnya. Orang yang menghalalkan, jangan sampai kata aku punya pasal. Hukumnya adalah dalam Islam, jangan peduli mereka. Jangan peduli. Kalau begitu, bagaimana kita dalam hukum PK, hanya kalau dia meninggal dunia, uruskan secara Islam, tetapi tidak dihadiri oleh ramai orang sebagai hukuman ke atasnya.
Selagi mana dia tak murtad, maka kita uruskan jenazah dia. Tapi jangan kita rasa seronok menguruskan jenazah orang yang dilaknat oleh Allah. Tanam mandi, kapan semayang, ada 2-3 orang, tanam. Begitu, tanam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, dan satu riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud seorang qari yang bacaannya mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi ini yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berkata, "Idza mata syaribul khamri." Peminum arak ni kalau mati, fadfanuhu, kamu tanam. Summa slubuhu ala khashabatin. Summa basu anhu qabrahu. Fa illam taraw wajahu masrufan ala al-qiblah wa illa fatrukuni masluban. Dia kata, kau tanamkan peminum arak ni, ikatkan dia dengan kayu menghadap kiblat. Kambus. Nanti besok kamu gali, kalau mukanya masih menghadap kiblat, dia kata, tinggalkan aku, biar aku jadi masuk dalam kubur. Maknanya dia berkeyakinan bahawa sesungguhnya orang minum arak ni, kalau dia ditanam pun menghadap kiblat, maka Allah palingkan mukanya tidak menghadap kiblat. Itu saksaan yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini di antara riwayat-riwayat yang mengingatkan kepada kita, sebagaimana khutbah Jumaat yang kita dengar, mengingatkan orang Islam, terutama dalam negeri kita baru ni, jangan sekali-kali nak mengambil benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Naktafi bihadzal qadar. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Rabbana alquh bina wajma'an syamlana bihabibillana fa'alaihi salam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Rabbana anta rahimuna wa syafi'una hina yawmin nadam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wa huwa yasqi lana 'inda hawdil muna fahani'an lana bijiwaril imam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Finnida ja'ana bihi ya sa'dana fa'ajaba lana ummati ya salam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Qad safa waqtuna wa raghad 'ishuna bihi ya bakhtana wa wafana al-maram. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Man arada bina wa bimajma'ina hasbuna rabbuna 'inda kaidil anam. La ilaha illallah,
لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا أحينا بالتقى في الدنا من عذاب قنا لا نخاف في الزحام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقان بيننا في مقر السلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقان بيننا في مقر السلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقان بيننا في مقر السلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا اغفر لنا ومشايخنا ولإخواننا المسلمين يا سلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله واحفظ ديننا من ديون احمينا واختما بالتقى عند حسن الختام لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله والصلاة على من سما وعلى زار رب العلا حاز أعلى المقام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Mudah-mudahan Allah mustajabkan doa kita. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah ampunkan dosa kita, kedua ibu bapa kita, alhiqan bainana, ya Allah pertemulah kami semua fi maqarris salam, iaitu bertemu kita dengan ibu bapa kita dalam syurga Allah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة حبيبك ونبيك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام. اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام ونصلي خلف المقام إبراهيم عليه السلام ونشرب ماء الزمزم في مسجد الحرام ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام. اللهم حببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.